Dalam video kali ini, aku nak mengatakan tentang Nike Zoom X Invincible Run Flyknit. Apa perasaan dia bila pakai kasut ni? Jom kita tengok sama-sama. Hai, selamat datang ke channel aku. Alright, sebelum aku mula, aku nak buat disclaimer lah sikit ataupun penafian. Kasut ni aku beli dengan duit aku sendiri dan apa yang aku kongsikan adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri dan mungkin tak sama dengan pengalaman orang lain yang memakai kasut ini. Alright. Okey, pertama sekali kita review dulu bahagian atas kasut ni. Alright, okey, untuk pengetahuan korang, bahagian atas ni diperbuat daripada material Flyknit. Walaupun aku rasalah ianya agak berbeza dengan Flyknit dekat kasut Nike yang aku pakai sebelum ni, iaitu React Infinity Run. Feeling dia pun agak berbeza, di mana aku rasa Flyknit kali ni kain dia agak tebal. Okay, kita balik pada atas tengah ni. Okey, korang boleh tengok yang lidah kasut ni seperti kasut sukan tradisional yang lain, cuma kali ni dia kasih tebal sikit lah cushion dia ni. Sama juga macam bahagian belakang ni, di mana cushioning dia juga agak tebal. And then bahagian heel cup dia ni, kali ni design dia bagi keras sedikit berbanding dengan React Infinity Run yang aku pakai sebelum ni. Mungkin dengan harapan tumit kita ni terletak elok je semasa berlari tanpa bergerak. Alright, senang cerita dia bagi tumit kita ni secure lah bila kita dah lama berlari kan dengan menggunakan kasut ni. Alright, tu dia, kita beralih pada bahagian yang ditunggu-tunggu oleh para peminat kasut running Nike ni, iaitu bahagian midsole dia. Alright, midsole kasut ni diperbuat daripada foam Zoom X secara total, keseluruhan, semua ni midsole dia semua daripada Zoom X. Alright, tak ada campur React, tak ada carbon plate, tak ada airport kan. Untuk pengetahuan korang, material Zoom X foam ni adalah teknologi tertinggi untuk midsole kasut yang pernah Nike buat, untuk hasilkan larian yang responsif lah, iaitu ianya fleksibel bila kaki korang diangkat, lancar semasa pergerakan kaki ke depan, dan terasa lembut bila kaki ini memijak atas tanah. Okey, berdasarkan review Zoom X pada kasut-kasut sebelum ni, Zoom X foam ni tak tahan sangat sebenarnya. Dia bila dah pakai 500 km ke atas, feeling dia dah tak macam masa mula-mula beli bila aku tengok review sebelum ni lah. So kali ni Nike dia lapik sikit bahagian ni dengan satu lagi layer untuk melindungi ataupun protect dia punya foam Zoom X ni, supaya ini tak terdedah lah sepenuhnya pada permukaan tanah. Berdasarkan apa yang aku baca juga di website Nike, kasut ni direka khas untuk larian jarak jauh kan, dan untuk mengelakkan kecederaan. Tengoklah tapak dia ni, tapak dia memang sangat-sangat lebar untuk pastikan kestabilan semasa berlari. Diorang juga memang buat research lah, di mana 226 pelari, kata dalam website tu, dipilih sebagai subjek untuk test kasut ni selama 12 minggu dengan variasi larian yang berlainan.
and hasilnya memang dapat mengurangkan kecederaan para pelari-pelari ni. Research yang sama juga dibuat sebenarnya untuk React Infinity Run, dan Nike claim kedua-dua kasut ni memang direka khas untuk mengelak atau mengurangkan kadar kecederaan semasa berlari. Contoh alright, aku ambil kat sini, kita bandingkan Nike React Infinity Run dengan Nike Zoom X Invincible. Tapak dia pun memang lebar, dua-dua sama untuk mengelakkan kecederaan. Alright, jadi apa feeling dia bila pakai kasut ni? Adakah sama dengan apa yang Nike claim tu kan? Alright, aku dah pakai kasut ni untuk pengetahuan korang untuk 3 larian, iaitu 5 km dan 2 kali 10 km. Perasaan dia, tapak Zoom X Foam ni memang memberikan sensasi kelembutan tu lah, seperti yang diperkatakan, tapi masih lagi responsif bila aku nak shift dari easy pace kepada tempo pace. Cuma responsif dia tu lah tak sama dengan kasut yang ada carbon plate. Pada pendapat aku, untuk korang rasakan sensasi kelembutan ni, kelembutan Zoom X maksud aku cadangkan korang landing kaki korang dengan menggunakan midfoot ni, bahagian midfoot ni atau pertengahan kaki korang. Sebab bila aku landing dengan kaki depan, perasaan tu tak selembut seperti yang aku harapkan. Untuk pengetahuan korang juga, aku beli kasut ni memang untuk buat LSD ataupun MAF training. Sebab kasut Zoom Fly 3 aku sebelum ni, tunjuk sikit Zoom Fly 3 aku sebelum ni memang agak kurang sesuai lah bagi aku untuk buat larian easy pace, dan ianya agak keras bila aku lari slow dan menyebabkan lutut aku sakit bila berlari pada masa yang lama. Alright, kita beralih untuk material atas Flyknit ni pula. Di atas ni Flyknit, macam aku cakap tadi, dia agak tebal berbanding dengan Flyknit kasut aku sebelum ni, iaitu Infinity Run. So masa aku berlari dalam cuaca yang agak panas semalam, feeling dalam kaki tu, feeling dalam ni memang terasa agak berkuap lah, atau orang Kedah kata hangat hangat sikit bila bahagian kaki kat dalam tu kan. Bagaimana pula dengan kestabilan kasut ni? Yes, aku boleh cakap kasut ni memang stabil. Untuk bagi aku lah, macam abang dia juga, iaitu React Infinity Run, memang stabil. Tengok tapak lah kan. Alright, so kesimpulan yang aku boleh cakap kat sini berdasarkan pengalaman aku memakai kasut ni buat permulaan ni lah kan, ia memang lembut dari React Infinity Run, dan aku tak mudah lenguh kaki aku, maksud aku kaki aku tak mudah lenguh, dan aku boleh berlari lagi pada keesokan harinya. So kasut ni memang sangat sesuai untuk korang yang selalu berlari hari-hari tu, dan untuk long run korang. Cuma untuk pelari yang tak berapa laju macam aku, nak pick up pace nak pick up pace bawah 5 memang agak mencabarlah dengan menggunakan kasut ni. Alright, tapi kalau runners yang memang dah tersedia laju tu, dia pakailah kasut apa pun kan, memang tetap laju, betul tak? So bagi sesiapa yang ada kasut React Infinity Run sebelum ni and korang dah lama pakai kasut tu, memang sangat sesuai lah korang upgrade dengan Zoom X Invincible Run ni. Yang baru nak mula berlari pun, aku sangat-sangat sarankan atau galakkan korang dapatkan kasut ini untuk elakkan korang tercedera. Seterusnya membantutkan semangat korang untuk teruskan sukan larian ni kalau tercedera kan. So kasut ni pada pendapat aku, insya-Allah memang boleh elakkan korang daripada tercedera. Macam mana pula dengan harga kasut ni? Okey, harga kasut ni, bila cakap pasal harga ni, Nike antara kasut sukan yang mahal lah. Tambah-tambah kasut yang ada material Zoom X Foam ni. So harga semasa yang aku semak di website Nike untuk kasut Invincible Run ni adalah ringgit Malaysia 749. So pada pendapat aku, harga dia hampir-hampir kayangan. Buat masa ni
Ada dua color yang tengah diskaun 20%, iaitu korang boleh dapat dengan harga ringgit Malaysia 599. Tapi ada dua color je. Color hijau macam yang aku beli ni, and then dengan color hitam. Sebab tu lah aku beli. Aku rasa setakat ni dulu yang aku boleh kongsikan dengan korang mengenai kasut Nike Zoom X Invisible Run ni. So insyaAllah lah aku akan review lagi bila kasut ni dah mencecah 100 km dan ke atas, untuk korang yang looking forward atau bercadang untuk membeli kasut ni. Aku syorkan korang tengok jugalah review-review lain daripada reviewer-reviewer yang lain lah sebelum membuat keputusan, sebab kasut ni bagi aku lah agak mahal, and then korang kena buat research betul-betul lah sebelum korang nak beli sama ada kasut ni sesuai atau tak untuk korang. Kalau tidak dah beli nanti takut menyesal pula kan. So apa pula pandangan korang yang nak pakai kasut ni? Jumpa lagi guys di video aku akan datang, insyaAllah. Stay safe guys. Alright.